Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi 31 Oktober 2022. Saya Farhatul Asyati Osman. Dan juga saya, Ivan Toh. Berikut paparan utama malam ini. Varian XBB, Malaysia berdepan gelombang kecil COVID-19. Lebih banyak syarikat disasar sertai program tenaga hijau korporat. Malaysia sedang berdepan gelombang kecil peningkatan kes COVID-19 susulan penemuan subvarian XBB di negara ini. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata 4 kes jangkitan tempatan dikesan melibatkan 3 lelaki dan seorang wanita berusia antara 25 hingga 50 tahun dari Selangor dan Negeri Sembilan. Jelas Khairi, semua kes tersebut melibatkan kategori 2 dengan mengalami gejala demam dan batuk sederhana. Hanya satu kes merupakan kes jangkitan semula dan semua kes terbabit telah menjalani isolasi 7 hari manakala semua kontak rapat juga telah dikenal pasti. Berpandangan bahawa trend ini masih lagi didorong oleh jangkitan daripada varian Omicron, ya, dan kita mengesyaki bahawa yang mendorong kenaikan ini adalah daripada subvarian XBB yang telah pun menjadi punca kepada gelombang di Singapura baru-baru ini. Singapura telah baru melalui satu gelombang XBB yang telah mengambil masa dalam 3 hingga 4 minggu untuk menurun, dan barangkali kita juga berdepan dengan jangkitan yang merebak daripada XBB. Setakat ini kita telah pun kesan. Berdasarkan data harian, bilangan kes baharu COVID-19 meningkat 16.5% pada Minggu Epidemiologi 42 kepada 16,917 kes pada Minggu Epidemiologi 43 dari 23 Oktober hingga 29 Oktober. Sementara itu, Malaysia bakal menerima tempahan vaksin bivalent keluaran Pfizer bulan depan. Tempahan vaksin itu tidak membabitkan perolehan tambahan, sebaliknya menggunakan perolehan sedia ada. Kita telah tukar tempahan kita daripada vaksin lama kepada vaksin baru, yang itu akan sampai pada bulan November. Ya, tetapi saya nasihati bagi mereka yang berisiko tinggi, tak payah tunggu. Ambil dulu second booster vaksin yang sedia ada. Sebab itu pun berkesan dengan varian Omicron.
Tambah beliau, KKM menyarankan pengambilan dos penggalak kedua terutamanya kepada golongan berisiko. Walaupun ketika ini KKM tidak mewajibkannya kepada seluruh rakyat Malaysia. Ia digalakkan kepada mereka yang mempunyai masalah kesihatan penyakit kronik, sistem imun lemah, ibu mengandung, petugas barisan hadapan di samping mereka yang akan bertugas pada PRU 15 nanti. Setakat ini, 519,839 orang direkodkan telah mendapatkan dos penggalak kedua. Dalam pada itu, Khairi menyeru parti politik dan calon yang bertanding pada pilihan raya umum ke-15 nanti supaya menunjukkan teladan yang baik serta mengamalkan langkah keselamatan kesihatan. Dan ini nasihat beliau terutama menjelang kempen pilihan raya. Warga emas, saya bagi contohlah. Kalau calon nak pergi lawatan rumah ke rumah, biasanya calon akan buat lawatan rumah ke rumah. Dia nak jumpa dengan pesakit terlantar di rumah. Tunjuklah teladan yang baik, ya, dengan pakai pelitup muka. Ini semua dah kita tahu, ya. Bila nak masuk rumah orang pakai pelitup muka. Bila kita masuk ke kawasan yang sesak pakai pelitup muka. Kalau kita adakan ceramah di dalam satu dewan sebagai contoh dan dewan itu dah penuh. Parti politik dan penganjur digalakkan untuk membuat pengumuman kepada mereka yang hadir supaya digalakkan untuk pakai pelitup muka. Sebagai contoh, ya, ini adalah. Meskipun platform Maya semakin jadi pilihan calon wakil rakyat, namun medium konvensional dilihat masih relevan untuk dimanfaatkan sepanjang tempoh berkempen PRU ke-15. Ya, ini terutama di kawasan dengan liputan jalur lebar yang lemah dan penduduknya masih mendapatkan maklumat melalui bahan cetakan seperti surat khabar. Seperti memperkenalkan calon di kawasan itu sendiri. Kaedah tradisional itu tidak boleh ditinggalkan. Ya, kerana bila kita turun ke lapangan, turun ke kawasan, sentuhan hati kepada rakyat itu sangat penting. Ya, kadang-kala kita lihat ada rakyat yang rumahnya terbakar, ya, kemudian banjir. Pemimpin tak perlu bawa barang banyak pun. Pemimpin hanya hadir sekurang-kurangnya dapat melegakan hati pengundi-pengundi. Dan sudah semestinya kaedah SPR menetapkan tempoh berkempen bagi PRU 15 selama 14 hari bermula selepas sesi penamaan calon selesai Sabtu ini. Desas-desus mengatakan penyandang Parlimen Ketereh Tan Sri Anwar Musa tidak bertanding pada pilihan raya umum ke-15 hanya bersifat kabar angin. Tegas pengerusi Barisan Nasional Kelantan, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob, keputusan akhir akan ditentukan Presiden Parti, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Itu semua kabar angin. Sama ada benar atau tidak benar, kita tunggu pengumuman Presiden. Tugas saya sudah selesai. Saya dah sebut tadi, saya mengemukakan semua incumbent 3 parlimen di Kelantan ini sebagai prioriti. Calon keutamaan untuk dipertimbangkan. Selebihnya diserahkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Presiden dan juga Pengerusi Barisan Nasional. Beliau berkata demikian pada sidang media di Machang, Kelantan. Di Kelantan, 44 buah bot dan 11 buah lori dalam keadaan bersedia bagi membawa pengundi jika pilihan raya umum ke-15 berlangsung ketika banjir. Ya, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan, Penolong Pesuruhjaya Bomba Zainal Madasin berkata, persediaan logistik itu akan diberi keutamaan kepada beberapa daerah yang sering dilanda banjir. Ada agensi yang bantu juga, mungkin pihak-pihak tertentu, tapi kita akan bantu. Dalam masa yang sama, Bomba kerja 2-in-1 lah. Pindahkan mangsa banjir tadi dan bantu mengundi juga. Kita akan membantu, tiada masalah. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat JBPM Kelantan, Tunjung, Kota Baru. Dalam pada itu, cuti pegawai dan anggota juga dibekukan berikutan kemungkinan berhadapan dengan 2 situasi besar iaitu PRU 15 dan banjir pada masa yang sama.
Malah anggota turut disarankan mengundi pos terutama bagi mereka yang bertugas di kawasan berisiko banjir. Cuti semua pegawai dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor turut dibekukan bermula 4 hingga 30 November. Hanya 20% sahaja dibenarkan cuti antara 1 Disember hingga 15 Januari depan. Pemangku pengarah JBPM Johor, Penolong Pesuruhjaya Bomba Muhammad Rizal Buang berkata, langkah itu diambil sebagai persediaan menghadapi PRU 15 dan monsun Timur Laut yang dijangka pada pertengahan November. Kekuatan JBPM di 33 balai seluruh negeri turut dibantu 28 pasukan bomba sukarela dengan keanggotaan 1,300 orang. Jadi kesiapsiagaan bomba untuk kita menghadapi kedua-dua insiden inilah. Kita nak pastikan bahawa MTL tadi dan PRU dapat berjalan dengan lancar, rakyat boleh keluar mengundi, boleh menjalankan tanggungjawab dan kita melaksanakan tanggungjawab kita masing-masing lah. Dan peranan bomba pada masa itu adalah untuk menjaga keselamatan dan mungkin bila berlaku banjir kepada itu kita dah siap siaga dengan bot dan sebagainya. Beliau melancarkan pasukan gerak khas menghadapi monsun Timur Laut bagi memantapkan persiapan perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan yang lebih efisien. Program Tenaga Hijau Korporat CGPP diperkenal bagi memenuhi permintaan bekalan tenaga elektrik hijau yang terus meningkat. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, program tersebut menggunakan mekanisme perjanjian pembelian tenaga maya VPPA dengan kota sebanyak 600 megawatt. Dan jelas beliau setiap syarikat hanya boleh memohon 5 hingga 30 megawatt. Permohonan untuk menyertainya akan dibuka pada bermula daripada 7 November tahun 2022, minggu pertama pada bulan depan. Mana 1 minggu lah lagi daripada sekarang. Dan sehingga 31 Disember tahun 2023 atau sehingga kesemua kota 600 megawatt ini habis. Habis diagihkan yang mana yang terdahulu. Bagi memastikan supaya proses penilaian permohonan dilakukan secara telus dan teratur, pihak kementerian telah mengarahkan supaya satu jawatan kuasa penilaian khas diwujudkan. Datuk Seri Taqiyuddin bercakap pada Majlis Pengumuman Pelaksanaan Tenaga Hijau Korporat di Putrajaya. Di bawah CGPP, syarikat korporat yang layak boleh memeterai perjanjian tenaga hijau korporat dengan penjana tenaga solar bagi penjualan dan pembelian sijil tenaga boleh baharu secara maya dengan terma dan syarat yang dipersetujui bersama. Pelaksanaan projek itu berupaya menjana nilai pelaburan yang dianggarkan melebihi 2 bilion ringgit serta membuka 7,200 peluang pekerjaan baharu dalam industri tenaga lestari negara. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis.
Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM akan melanjutkan insentif pengurangan kompau di bawah Atas Syarikat 1965. Pelanjutan yang akan bermula esok sehingga 31 Disember 2022 bertujuan memberikan lebih masa kepada syarikat membuat pelarasan serta meringankan beban keuangan mereka sejajar pemulihan ekonomi negara. Insentif itu membolehkan syarikat dan pengarah syarikat layak mendapat pengurangan 90% dari nilai asal bagi semua kompau yang ditawarkan di bawah Atas Syarikat 1965. Semakan status kompau boleh dilakukan melalui email atau hadir ke pejabat SSM terdekat. Semakan juga boleh dilakukan melalui pautan e-kompau atau pautan portal EasyBiz online. Maklumat lanjut hubungi Pusat Panggilan SSM di talian atau email tertera. Aset Rizab rasmi Malaysia berjumlah 106.076 bilion ringgit. Bilion dolar setakat akhir September 2022. Bank Negara Malaysia BNM turut memaklumkan bagi tempoh sama aset mata wang asing lain berjumlah 5.4 juta dolar. Menerusi pemakluman terperinci Rizab antarabangsa, aliran keluar jangka pendek bagi pinjaman, sekuriti dan deposit mata wang asing berjumlah 11.17 bilion dolar bagi tempoh 12 bulan akan datang. Ini termasuk pembayaran balik berjadual, peminjaman luar negeri oleh kerajaan dan kematangan bil antarbank dalam mata wang asing. Kedudukan jualan hadapan sebanyak 22.52 bilion ringgit pula mencerminkan pengurusan mudah tunai ringgit dalam pasaran wang. Manakala unjuran aliran masuk mata wang asing berjumlah 1.83 bilion dolar. Jaminan kerajaan bagi hutang luar negeri dalam mata wang asing yang akan matang dalam tempoh setahun pula berjumlah 399.4 juta dolar. Pharma Niaga Berhad mengunjurkan hasil jualan mencecah 30 juta dolar Amerika bagi pasaran China menjelang tahun 2025. Menerusi kerjasama dengan JD Mass Commerce Sendirian Berhad, syarikat farmasutikal tersebut bakal mempunyai akses kepada lebih 1.4 bilion penduduk negara tembok besar itu. Dan pengarah urusan kumpulan Pharma Niaga, Dato' Zulkarnain Muhammad Yusof berkata jumlah itu turut meliputi 570 juta pengguna JD.com, platform e-dagang terbesar di China. Kita tahu untuk masuk ke negara China, especially our pharmaceutical product, is not easy.
because China is the biggest pharmaceutical suppliers as well, especially on the API. Walau bagaimanapun kita percaya dengan produk-produk yang ada di Pharmaniaga merupakan produk-produk autentik. Satu, yang keduanya is very highly recognised. JD Mas akan bekerjasama dengan Pharmaniaga untuk mendaftar, mengimport, mengedar dan memasarkan produk jualan di kaunter dan produk penjagaan kesihatan lain di negara China. Beliau cakap pada sidang media majlis menandatangani perjanjian persefahaman dengan JD Mas diwakili pengarah urusannya Datuk Bruce Lim. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC melancarkan 4 inisiatif strategik berkaitan digital bagi membolehkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana MSME dan syarikat pertengahan MTC mengembangkan perniagaan. Menurut pengerusinya, Datuk Seri Dr. Awang Adik Hussein, inisiatif bertujuan merancangkan pasaran modal sekaligus membantu ke arah pemulihan dan pertumbuhan ekonomi negara. Dan inisiatif itu termasuk membuka permohonan baharu bagi pendaftaran pengendali pasaran pendanaan ramai equity ECF dan pembiayaan antara rakan setara. The registration of new P2P operators focusing on the offering of debt-based financing instruments by MTCs and other larger companies. Dulunya more for SMEs, but now we want to open for mid-tier companies, MTCs. Thirdly, to catalyze new growth areas, the SC will accept applications for the registration of new recognized market operators, digital asset exchange or RMO DAX. Inisiatif lain termasuk penubuhan dana inovasi digital berjumlah 30 juta ringgit bagi menggalakkan pendigitalan pasaran modal. Thank you. Ingatkan awak dah lupa. Suka? Suka awaknya? Mestilah saya ingat. Ke awak sendiri yang terlupa? Hello, Assalamualaikum, Mak. Dah cek dah tadi. Alhamdulillah, baby semua okey. Itulah, tapi... Tak apalah, nantilah Zara cerita dengan Mak ya. Assalamualaikum. Sayang, bila awak nak berhenti rokok? Kita dah nak ada anak dah, tahu tak? Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan,
keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my. Kembali. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menjalani prosedur dan pemeriksaan kesihatan susulan di Institut Jantung Negara IJN selama beberapa hari bermula hari ini. Kenyataan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin menyebut baginda akan berangkat pulang bersemayam di Istana Negara setelah menjalani pemeriksaan kesihatan yang dijangka selesai hujung minggu ini. Kesihatan Seri Paduka Baginda secara amnya dalam keadaan baik dan tidak membimbangkan. Al-Sultan Abdullah dijadual menjalani prosedur itu pada pertengahan September lepas tetapi ditangguhkan berikutan keberangkatan Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandariah ke London, United Kingdom bagi menghadiri istiadat pemakaman negara Ratu Elizabeth II. Seluruh rakyat diseru bersama mendoakan semoga Seri Paduka Baginda menjalani prosedur serta pemeriksaan kesihatan susulan dengan lancar dan dikurniakan keafiatan yang berpanjangan. Anugerah Sri Angkasa ASA akan diteruskan pada masa akan datang dengan penambahan lebih banyak kategori termasuk media sosial. Ya, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata ASA ialah platform bagi menghargai penggiat industri kreatif tempatan. Beliau juga berharap industri penyiaran negara akan terus berkembang dan lebih ramai penggiat industri mendapat pengiktirafan ASA. Tan Sri Anwar juga berpuas hati dengan penganjuran secara berprestij yang berlangsung 2 hari bermula Sabtu. Idea bagi penjenamaan semula ASA dicetuskan Tan Sri Anwar yang turut memperkenalkan dana kandungan digital sebagai hadiah rebutan selaras langkah di bawah Pelan Pemulihan Negara yang bertujuan membantu serta menggalakkan pengamal industri kreatif menghasilkan, masakan serta mengedar kandungan kreatif kepada pasaran tempatan dan antarabangsa terutamanya pada fasa pasca COVID-19. Tahun ini 43 kategori dipertandingkan di bawah kategori TV, 22 kategori di bawah kategori radio dan 5 kategori di bawah kategori media sosial. ASA dahulunya dikenali sebagai Anugerah RTM dicetuskan Kementerian Penerangan pada 1972 bertujuan mengiktiraf penggiat penerbitan program radio dan televisyen terbitan RTM. Semua pemenang Anugerah Seri Angkasa 2022. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di saat ini, satu sistem tropika masih lagi wujud iaitu ribut tropika kuat Nalgae kini berada di 423 km daripada barat laut Santa Cruz, Filipina. Dan nampaknya ianya bergerak ke arah utara barat laut dengan kelajuan 15 km sejam semakin menjauhi rantau negara kita. Oleh itu, Map Malaysia buat masa kini masih lagi mengekalkan 2 amaran. Amaran yang pertama adalah amaran angin kencang serta Teluk Bergelora, kategori pertama, kedua dan juga ketiga di kawasan perairan Laut Cina Selatan yang melibatkan kawasan perairan Kondor, Bungguran, Reef Salt, Reef North, Lalayang, Palawan dan juga Labuan yang mana dalam tempoh ini angin bertiup dengan agak kencang sekitar 50 hingga ke 60 km sejam. Dan ketinggian ombak juga boleh melebihi 4.5 meter. Dan keadaan ini ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan garis laut, aktiviti perkapalan menangkap ikan dan juga pada pekerja-pekerja yang berada di pelantar minyak. Jadi perlu ramai diharapkan lebih peka dengan amaran ini. Baik, amaran yang kedua adalah amaran hujan berterusan. Hujan berterusan peringkat waspada yang melibatkan beberapa negeri di Malaysia Timur, melibatkan di negeri Sabah, wilayah Sultan Labuan dan juga di negeri Sarawak, melibatkan bahagian Kudat, pantai barat, pedalaman di negeri Sabah serta di bahagian Limbang, Miri dan juga di bahagian Bintulu di negeri Sarawak yang mana dalam tempoh ini sehingga ke hari ini 31 Oktober 2022 yang mana dalam tempoh ini angin dan juga hujan lebat berterusan boleh berlaku dalam tempoh ini dan harus diingatkan
Hujan lebat yang berlaku secara berterusan boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Jadi orang ramai diharapkan lebih peka dan juga cakna dengan amaran serta ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca, serta anda boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube kami. Baiklah, sebisa kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Met Malaysia. Seterusnya perkembangan sukan dalam dan luar negara bersama Syahrul Islam. Silakan Syai. Sejarah tercipta di bumi Paris. Tamasya para sukma buka tirai esok. Assalamualaikum, salam sejahtera. Dalam edisi sukan malam ini kita mulakan dengan sukan badminton. Beregu wanita utama negara Perlitan Amtinah menamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di terbuka Perancis apabila menewaskan pasangan Jepun Mayu Matsumoto Wakana Nagahara pada aksi final di Paris malam tadi. Ia sekaligus menjadikan mereka beregu wanita pertama yang berjaya memenangi kejuaraan tersebut. Ini juga merupakan gelaran kedua mereka dalam jelajah BWF sejak merangkul gelaran sulung di terbuka Switzerland Mac tahun lalu. Pada aksi final tersebut, Perlitinah sekali lagi membuktikan kualiti sebenar mereka apabila mengejutkan lawan yang merupakan pilihan keempat kejohanan. Namun mereka dipaksa bekerja keras sebelum menang dalam pertarungan 3 set. Meskipun turun bukan selaku pilihan dalam kejohanan ini, Perli dan Tinah berjaya memenangi set pertama dengan 21-19 sebelum lawan dari Jepun itu membangkit memenangi set kedua 18-21. Aksi set penentuan pula menyaksikan Perli Tinah sekali lagi diasah hebat, namun beregu nombor 11 dunia itu berjaya mengekalkan ketenangan sekaligus menundukkan bekas juara dunia 2 kali tersebut dengan 21-15. Pencapaian terbaik beregu wanita negara di terbuka Perancis sebelum ini adalah menerusi gandingan Wang Peiting Chin Yi Hui yang muncul naib juara pada edisi 2008. Oh, that's a pity. Kejayaan pasangan ini turut mendapat perhatian yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Menerusi catatan di Facebook Istana Negara, Seri Paduka berdua menzahirkan rasa sukacita dan bangga atas kejayaan cemerlang itu yang sekaligus mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Menurut baginda berdua, pencapaian Perlitan dan Amtinah telah sekali lagi membuktikan bahawa Malaysia mampu melahirkan atlet yang berkualiti dan bertaraf antarabangsa. Ia membuktikan bahawa dengan iltizam, semangat perjuangan yang tinggi dan usaha yang bersungguh-sungguh, rakyat Malaysia
mampu bersaing dan berjaya di peringkat dunia. Seri paduka berdua juga menzahirkan selamat maju jaya kepada Perli dan Tinah selain mendoakan semoga mereka dilimpahi kejayaan cemerlang yang berterusan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut sama merakamkan ucapan tahniah menerusi hantaran di Facebook rasminya. Datuk Seri Ismail Sabri berkata kejayaan Perli Tinah menamatkan kemarau kejuaraan itu berjaya mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Jelas beliau, kejayaan pasangan bergu itu membuktikan sukan berupaya mengharumkan nama Malaysia di persada dunia selain menyatukan kaum. Bukan itu sahaja, ia juga dapat meningkatkan semangat kekitaan yang menjadi asas keluarga Malaysia. Baik, kita beralih ke perkembangan Piala Malaysia 2022. Aksi perlawanan timbal balik pusingan 16 terakhir yang akan berlangsung pada malam ini dan esok akan menyaksikan separuh pasukan menamatkan cabaran mereka. Namun, dalam saingan bola sepak, keputusan-keputusan mengejutkan sentiasa berlaku. Wartawan Amirul Aizat Muhammad Syafi ada laporannya. Pasukan Johor Darul Takzim antara pasukan yang kini berada dalam posisi selamat selepas mengalahkan Petaling Jaya City FC dengan keputusan 4-0 pada minggu lalu. Namun, berkemungkinan juga kejutan mampu dilakukan pasukan PJ City sekiranya pasukan di bawah kendalian P. Maniam itu turun dengan strategi yang lebih mantap. Manakala pasukan Terengganu FC yang juga berada di kedudukan meyakinkan selepas menumpaskan pasukan Seri Pahang FC 5-1. Pasukan Kuala Lumpur City FC yang merupakan juara Piala Malaysia tahun lalu juga membawa kelebihan selesa untuk mara ke pusingan seterusnya apabila menumpaskan pasukan Polis Diraja Malaysia 3-0 pada pertemuan pertama. Pasukan ini jelas berada dalam momentum terbaik selepas muncul naib juara Piala AFC baru-baru ini. Kuching City FC dan Penang FC pula terikat 2-2 dari pertemuan pertama. Namun dengan kelebihan gol di tempat lawan sudah pun dimansuhkan untuk musim ini. Kedua-dua pasukan hanya perlu memburu kemenangan 1-0 untuk meneruskan kemaraan ke suku akhir. Keputusan seri akan memaksa mereka ke masa tambahan ataupun diheret ke penalti. Disebabkan itu, pasti setiap pasukan mempunyai strategi yang terbaik. Peluang UiTM FC pula dilihat agak sukar kerana menentang Sabah FC, namun bekalan 1 gol menyalakan sedikit harapan untuk aksi kedua di Stadium Likas malam ini. Amirul Aizat Muhammad Syafi'i, RTM. Menjelang kempen Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF 2022 pada Disember ini, Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Kim Pan-gon percaya pilihan perlawanan persahabatan menentang Kemboja dan Maldives akan memberi manfaat kepada persiapan Harimau Melaya. Jelas Pan-gon, keputusan tersebut dibuat selepas berbincang dengan beberapa pasukan lain dan menilai secara dalaman pelbagai aspek sebelum menerima jemputan pasukan kebangsaan Kemboja dan Maldives bagi 2 perlawanan antarabangsa Tier 1. Skuad Harimau Melaya akan bertemu Kemboja pada 9 Disember di Stadium Nasional Bukit Jalil dan Maldives pada 14 Disember di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras sebagai perlawanan pemanas badan menjelang kempen AFF 2022. Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama Vietnam, diikuti Singapura, Myanmar dan Laos dalam saingan yang berlangsung sehingga 16 Januari tahun depan. Bagi saingan kali ini, pasukan kebangsaan akan menjadi hos kepada perlawanan melibatkan Laos pada 24 Disember dan Singapura pada 3 Januari 2023. Esok Tamasya Para Sukan Malaysia, Para Sukma, akan kembali memeriahkan dunia sukan tanah air selepas kali terakhir dianjurkan pada edisi 2018 di Perak. Kontingen Sarawak sudah pasti akan sekali lagi menjadi tumpuan susulan kejayaan merangkul gelaran juara buat 13 kali berturut-turut sejak edisi 1994 di Johor.
Timbalan ketua kontinjennya, Lamat Anak Nyalau, percaya Sarawak mampu untuk melakar kejayaan ke-14 dengan sasaran membawa pulang 64 pingat emas. Ada 200 lebih acara dan kita menyasarkan 64 emas. Sudah tentu kita akan menyasarkan setiap acara. Kita akan membuahkan hasil, mendapat emas. Cuma kita tidak dapat nyatakan dengan terperinci bahawa emas itu akan datang daripada mana. Tambah Lamat, kontingen Johor antara yang diramal mampu menjadi penghalang mereka selepas muncul juara Sukma buat kali pertama baru-baru ini. Beliau ditemui pada majlis menaikkan bendera kontingen Prasukma 2022 di Ibu Negara siang tadi. Pada edisi 2018 di Perak, Sarawak meraih 61 emas, 62 perak dan 41 gangsa. Sebanyak 10 jenis sukan membabitkan 294 acara dipertandingkan pada tamasya itu yang berlangsung di sekitar Lembah Kelang bermula esok hingga 6 November ini. Sementara itu, berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Dato' Ahmad Syafawi Ismail berkata, perkara itu sudah pun diambil kira. InsyaAllah kita tu telah pun bincangkan perkara ini bahawa sekiranya keadaan cuaca agak tidak menentu, kita akan cuba adjust mengikut jadual yang kalau sebolehnya kita tetap akan nampilkan pada 6 hari bulan. Tetapi kita tengoklah keadaan macam mana. Sekiranya berlaku apa-apa yang menyebabkan game tertangguh, insyaAllah kita akan ada alternative plan lah untuk kita habiskan acara-acara yang dicadangkan. Saudara, menjelang Sukan Asia 2023, Persekutuan Karate Malaysia MAKAF bercadang untuk mendapatkan khidmat jurulatih baru dari Eropah dalam usaha memperbaiki pencapaian skuad kebangsaan pada tamasya tersebut. Menurut Setiausaha Agung MAKAF, Datuk Nur Azmi Ahmad, pihaknya telah mengenal pasti beberapa calon jurulatih dari Eropah yang akan dilantik selepas mendapat persetujuan daripada Majlis Sukan Negara MSN dan Exco Badan Induk tersebut. Kita akan ambil, kita tengok keputusan, so far ni satu, tetapi kalau dia nak bawa asisten dia, kita pun tak main. Kita fokus pada lelaki dan perempuan. Datuk Nur Azmi menambah jurulatih yang bakal dilantik itu dijangka memulakan tugas selepas Tahun Baru Cina tahun depan. MAKAF turut bercadang untuk menjadikan Turki sebagai pangkalan latihan atlet kebangsaan. Skuad karate negara bakal menyertai Sukan SEA Kemboja dari 5 hingga 16 Mei dan Sukan Asia 2022 bermula 23 September hingga 8 Oktober 2023. Kejohanan Hoki Piala Sultan Azlan Shah edisi ke-29, Ketua Jurulatih Skuad Hoki Kebangsaan Arul Selvaraj menasarkan pasukannya untuk muncul juara kejohanan tersebut yang akan bermula secara rasmi esok. Jelasnya momentum kemenangan perlu dicipta dari sekarang sebelum skuad kebangsaan menghadapi kejohanan lebih penting tahun hadapan, antaranya kejohanan Piala Dunia. We want to conquer this region first before we go on to the next level. I think we start playing around this area where we start winning every match and progress as a team to prepare, of course, for the World Cup and the bigger picture is the Asian Games. That is the ultimate goal. Piala Sultan Azlan Shah edisi ke-29 kembali diadakan selepas tertangguh selama 2 tahun akibat wabak COVID-19. Selain Malaysia, 5 negara lain yang terlibat adalah Korea Selatan, Pakistan, Afrika Selatan, Jepun dan Mesir. Skuad Speedy Tigers akan memulakan saingan dengan bertemu juara bertahan Korea Selatan pukul 8 malam esok. Baik, untuk perkembangan sukan luar negara, kita mulakan dengan Liga Perdana Inggeris. Arsenal kembali menerajui saingan Liga selepas membelasah Nottingham Forest 5-0 di Stadium Emirates.
Babak pertama perlawanan hanya menyaksikan 1 gol berjaya dijaringkan menerusi Gabriel Martinelli pada minit ke-5. Bersambung di separuh masa kedua, Gunners mula berpesta gol menerusi 2 jaringan daripada pemain gantian Reiss Nelson untuk selesa mendahului 3-0. Nelson kemudian sekali lagi menjadi watak penting tuan rumah apabila umpanannya berjaya disempurnakan Thomas Partey untuk gol keempat. Kapten Arsenal, Martin Odegaard kemudian melengkapkan kemenangan bergaya Arsenal dengan gol ke-5 ketika permainan berbaki 13 minit. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Mikel Arteta kini berada 2 mata mengatasi Manchester City. Dalam satu lagi pertemuan, Manchester United melonjak ke tangga ke-5 selepas menewaskan West Ham 1-0 di Old Trafford. Jaringan tunggal perlawanan dari Marcus Rashford pada minit ke-38 sudah cukup buat tuan rumah meraih 3 mata berharga. Tandukan padu Rashford yang menerima hantaran daripada Christian Eriksen merupakan gol ke-100-nya untuk United. Belum tewas dalam 5 perlawanan terakhir Liga, United kini hanya 1 mata di belakang Newcastle yang menghuni tangga keempat. Saudara, paparan itu tadi mengakhiri edisi Sukan 31 Oktober 2022. Saya Syahrul Islam. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Angka korban akibat insiden runtuhan jambatan gantung di Gujarat Barat, India meningkat kepada 141. Operasi menyelamat juga giat dijalankan pihak berkuasa dengan bantuan tentera. Pegawai Kanan Bomba Daerah Morbi, Devendra Singh Jadeja mengesahkan angka korban dengan maklumkan punca insiden sedang disiasat. Ketika kejadian pada petang Ahad itu dilaporkan kira-kira 500 individu berada di atas jambatan. Perdana Menteri Narendra Modi telah menghubungi Ketua Menteri Gujarat dan mahu pemantauan berterusan dilakukan dengan bantuan disalur kepada mereka yang terjejas. Di Filipina, 98 maut manakala 69 lagi cedera akibat banjir dan tanah runtuh akibat ribut tropika Nalgae. Laporan Majlis Pengurangan dan Pengurusan Risiko Bencana Negara NDRRMC memaklumkan lebih 1.8 juta individu terjejas dan 63 masih hilang. Lebih 12,000 penduduk terpaksa berpindah ke 113 pusat perlindungan sementara yang telah dibangunkan di seluruh negara. Hampir 3,500 rumah rosak, 689 kediaman musnah selain jalan raya, jambatan dan pelabuhan turut terjejas. Gangguan bekalan elektrik turut dilaporkan di seluruh negara. Luiz Inácio Lula da Silva berikrar untuk mentadbir Brazil yang bersatu padu selepas menewaskan penyandangnya Jair Bolsonaro dalam pusingan kedua pilihan raya presiden.
Menurut data dikeluarkan Tribunal Pilihan Raya, Lula memperoleh 59.8 juta undi atau 50.86%. Mengatasi penyandang Presiden Jair Bolsonaro dari Parti Liberal dengan 57.8 juta undi. Pilihan raya itu disifatkan sebagai pemilihan paling sengit dan pilihan raya penting sejak Brazil kembali kepada sistem demokrasi. Lula menyeru rakyatnya bersatu dan berikrar memerangi kelaparan serta melaksanakan tindakan tegas menentang penebangan hutan di Amazon. 926 pesakit telah menggunakan perkhidmatan teleperubatan serta pemantauan pesakit selepas discharge ataupun EM Watch sejak diperkenalkan di Jabatan Kecemasan Trauma Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Sungai Buloh pada 8 Februari 2021. EM Watch merupakan inisiatif memudahkan pesakit mendapatkan khidmat rawatan susulan dengan selamat tanpa perlu ke hospital. Menerusi EM Watch juga, pesakit boleh mendapatkan surat rujukan hospital, keputusan perubatan seperti ujian darah, CT scan dan sebagainya. Inisiatif itu sekaligus mengurangkan kesesakan dan berupaya mengosongkan kubikel untuk keutamaan pesakit yang lebih kritikal. Dengan adanya EM Watch ini, kita pertamanya dapat menangani masalah congestion di emergency department. Ya, disebabkan mereka boleh dipantau di rumah dan mereka boleh discharge awal. Dan kubikel ataupun katil yang sebelum ini diperlukan untuk pesakit seperti ini dapat dikosongkan untuk pesakit-pesakit lain. EM Watch mengguna pakai aplikasi kesihatan yang dibangunkan syarikat pemula teknologi tempatan Data8 bagi menjamin keselamatan data. Khairi juga berharap EM Watch dapat dikembangkan ke hospital-hospital lain pada masa akan datang. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM bakal mengadakan perbincangan dengan beberapa kementerian bagi mencari kaedah mengurangkan bebanan pemuzik jalanan termasuk isu bayaran royalti. Ya, Timbalan Menteri Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata perbincangan melibatkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna serta Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kita sekarang ni kita tengah berbincang untuk membuat perbadanan muzik di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Tetapi di bawah hak cipta, akta hak cipta itu di bawah Kabinet HP. Ini kita tengah berbincang dengan HP kementerian mana yang patut bertanggungjawab. Dan kalau ada bertanggungjawab tu bapatlah kita dari segi aktanya, punca kuasanya kita letakkan di bawah kementerian mana. Setakat ini, KCOM telah menyalurkan dana dengan kerjasama My Creative Ventures melalui program-program persembahan melibatkan komuniti Baskers bagi membantu penggiat dan perniagaan industri kreatif yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Individu berusia 18 hingga 40 tahun merupakan sasaran utama bagi sindiket pemerdagangan manusia di Myanmar, Kemboja dan Laos. 20 mangsa yang terkandar telah dikenal pasti di Myanmar masih dalam usaha dibawa pulang ke negara ini. Jelas Setiausaha Agung Pertubuhan Kemanusiaan Antarabangsa Malaysia, Datuk Hishamuddin Hashim, sindiket ini mempunyai pelbagai modus operandi, antaranya menawarkan peluang pekerjaan dengan bayaran menggunakan dolar Amerika Syarikat. Berhati-hati khususnya kepada negara-negara yang saya masukkan tadi seperti Laos, Myanmar dan Cambodia. Semak dahulu melalui dengan kedutaan, lakukan sedikit due diligence sebelum anda tertarik untuk bekerja di negara-negara terbabit. Dan kalau boleh, berikan keutamaan untuk bekerja di Malaysia. Malaysia ni dah banyak macam-macam peluang. Bukan saja peluang dari segi pekerjaan, kita juga ada peluang dari sektor gig ekonomi seperti e-hailing, sektor e-hailing yang ni. Jadi kalau boleh utamakan pekerjaan di Malaysia, dan kalaulah juga ingin mencari peluang untuk mendapatkan currency yang lebih tinggi, buat semakan dulu dengan kedutaan-kedutaan negara terbabit sebelum anda tertipu dengan sedikit pemberangan manusia. Beliau ditemu bual selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia.
Anggota Jabatan Bomber dan Penyelamat JBPM Kelantan yang dipercayai terbabit dengan penyeludupan daun ketum menggunakan van yang diubah suai logo dan warna jabatan itu akan dikenakan tindakan disiplin termasuk dibuang kerja. Pengarahnya Penolong Pesuruhjaya Bomber Zainal Madasin berkata pihak jabatan memandang serius dan tidak akan berkompromi dengan anggota yang melakukan pelanggaran integriti sehingga mencemarkan nama dan imej jabatan. Kita tak berkompromi. Tidak, kita tak ada bagi muka kepada anggota-anggota tadi ini. Dikira dia anggota ke? Dia kira dia pegawai ke? Dia kira juga pegawai kanan. Kita akan ditindakan tegas. Target saya kalau berlaku betul-betul memang berlaku tindakan macam ni, kita akan dari keputusannya kita ambil tindakan titip dan buang kerja. Mengulas lanjut, beliau berkata pihaknya akan mempertingkat kekerapan program pemutihan dengan kerjasama ibu pejabat dan agensi anti dadah kebangsaan bagi mengenal pasti anggota yang melakukan kesalahan disiplin selain mengekang perkara serupa berulang. RTM rangkul 28 daripada 70 kategori dipertandingkan pada Malam Anugerah Seri Angkasa 2022. Ya, antaranya Buletin TV Terbaik, Liputan TV Terbaik, Laporan Berita TV Terbaik, Liputan Sukan TV Terbaik dan Liputan Khas Siaran Langsung Terbaik. Berita perdana edisi khas Belanjawan 2021 RTM dinobatkan sebagai Buletin TV Terbaik. Kemenangan ini bukan kemenangan saya sendiri sebab ini kemenangan bilik berita tu. Bilik berita RTM sebab kita bersaing dengan stesen TV lain juga, bersaing juga dengan buletin-buletin lain. Jadi apa yang kami buat di bilik berita tu ialah satu jaringan kerjasama yang kuat dan terciptalah berita perdana edisi khas yang telah pun menjulang anugerah dalam Anugerah Seri Angkasa pada malam ni. RTM turut mengungguli kategori radio dengan memenangi 13 daripada 22 kategori. Penyampai radio nasional FM Rosdi Omang diiktiraf bagi dokumentari radio terbaik dan pengulas radio terbaik. Sementara itu, Seniwati Fauzia Nawi dinobatkan sebagai tokoh Seri Angkasa 2022. Saya masuk seni ni, saya kerja ni semua, saya tak pernah fikir tentang wad, saya tak pernah fikir pun tentang duit dia. Saya buat kerana saya suka, my passion. Tapi betul lah cikgu saya cakap, buat saja, buat yang terbaik. Semua tu nanti akan datang kemudian. Ya, penyampai radio Negeri FM Azlina Kamarudin yang merangkul Anugerah Penyampai Radio Wanita Terbaik ASA 2022 pula menganggap kemenangannya sebagai pemangkin untuk terus memperbaiki tugasan yang diberi. Setakat ini berpuas hati, tapi saya kira itu bukanlah sebagai satu tanda arah saya kena berhenti dekat sini. Maknanya untuk diri saya sendiri itu adalah satu aras yang saya kena letak untuk lebih baik lagi lah pada masa yang akan datang. Sebabnya kita nak kira yang diri kita yang terbaik untuk sekarang, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kita tak tahu macam mana. Lagi-lagi pula kita bersaing dengan orang baru kan, dengan kalangan penggiat industri seni sendirilah. Selaku pemenang, DJ Alin membawa pulang wang tunai RM5,000 beserta trofi. Berita perdana 31 Oktober 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.